Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So we meet again in our next subchapter, resolution of force. Okay. So apa yang dikatakan resolution of force? Any force, single force can be resolved into addition of two mutually perpendicular force which are called component of force. The component of force are resolved along the x-axis and the y-axis of a given coordinate system. Okay, apa maksudnya? Okay, kita tahu bahawa, saya tukar saya punya pen. Okay, kita tahu bahawa kita ada satu daya. Okay, kita ada satu daya. Okay, yang bertindak pada kedudukan seperti ini. Okay, dan pada sudut theta, dan daya ini kita boleh pecahkan kepada dua kedudukan, iaitu satu pada paksi Y, iaitu daya pada paksi Y, dan satu lagi daya pada paksi X, Fx. Dan kalau kita tengok sini, maka daya dipecahkan kepada dua, iaitu maksudnya daya utama pada kedudukan sudut yang tertentu dipecahkan pada paksi Fy dan juga pada daya pada paksi Fx. Jadi macam mana kita nak tahu nilai Fy dan juga nilai Fx setelah kita pecahkan daripada daya yang utama dengan sudut yang diberikan, sudut theta. Apa yang kita buat adalah yang pertama sekali, macam mana kita nak dapatkan formula ini. Daya pada paksi Y iaitu F sin theta dan daya pada paksi X adalah bersamaan dengan Fx F cos theta. Apa yang saya buat adalah yang pertama sekali kita pindahkan garisan Fx ini ke kedudukan ini. Okey, ni Fy. Sorry, kita pindahkan kedudukan garisan Fy ini ke kedudukan seperti ini. So, saya cleankan saya punya screen. Okey, tengok saya pindahkan ini. So, garisan ini Fy kita berada pada kedudukan ni. Fy. Selari tak? Selari kan? So ini selari. Okey. Dan bila berada pada kedudukan ini, maka kita ada daya pada Fx dan kita ada daya pada Fy. Maka kita boleh gunakan formula sin, cos ataupun tangent. Dengan situasi ini, apa yang kita boleh nyatakan bahawa pada kedudukan Fx, kita boleh gunakan formula cos theta bersebelahan, apa yang bersebelahan? Fx dibahagikan dengan apa hipotenusnya adalah F. So Fx dibahagikan dengan F. So kita ada Fx bersamaan dengan F darabkan dengan cos theta. Maka kita dapat Fx cos theta. Macam mana kita dapat Fy? Kita tahu bahawa saya cleankan saya punya screen. So, kita tahu bahawa sin theta adalah bersamaan bertentangan Fy dibahagi dengan hipotenus. Ini kita punya hipotenus F. Maka Fy bersamaan dengan F sin theta. Okey. So maka di sinilah kita dapatkan daripada daya yang berbentuk seperti ini pada sudut theta, maka kita pecahkan pada paksi Y dan juga pada paksi X. Kenapa kita pecahkan daya pada paksi Y dan juga pada paksi X? Nanti kita akan bincangkan nanti ada pada bahagian yang seterusnya. Okey, maka berikut adalah formula yang terhasil daripada gambar rajah yang berada di sebelah tadi. Maka result kita dah dapat Fy, kita ada paksi seperti ini, Fy dan juga Fx. Maka Fy kita adalah kedudukan di sini dan nilai Fx kita adalah pada kedudukan seperti yang ditunjukkan. Dan kita pula akan dapatkan daya paduan. Okey, daya paduan. Okey, di sini daya paduan. Apa maksud daya paduan?
pada contoh nanti saya akan terangkan apa dimaksudkan dengan daya paduan. Maksudnya kita menggabungkan semua jumlah-jumlah Fy dan jumlah-jumlah Fx dan akhir sekali kita mendapatkan daya paduan Fr resultant force, dan kita juga akan dapatkan nanti Fr ni menggunakan kaedah teorem Pythagoras. Sekali lagi Fy di sini, Fx di sini. Ingat lagi cikgu di sekolah awak, cikgu ajar A, B, C, kita nak dapatkan jarak C pada sudut ini mesti sudut tepat. Formula kita pakai C kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 dan C bersamaan punca kuasa bagi A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Maka untuk situasi yang ini iaitu Fr kuasa 2 bersamaan dengan Fx kuasa 2 tambah Fy kuasa 2. Maka Fr adalah bersamaan punca kuasa Fx kuasa 2 tambah Fy kuasa 2. Okey, ini formula dia. Dan kita akan mendapatkan arah mana daya Fr ini pergi. Maka kita dapatkan sudutnya theta. Maka theta adalah bertentangan bahagi bersebelahan. Tangent. Tangent theta bersamaan dengan bertentangan Fy bahagikan dengan Fx. Kita bukan nak tangent theta, tapi kita nak theta bersamaan tangent negatif 1 Fy bahagikan dengan Fx. Okay. So saya cleankan saya punya screen. So ini adalah jawapan yang kita dapat untuk direction of force. Okey, kita tengok kepada contoh. Awak boleh rujuk contoh-contoh tambahan pada 3.6, 3.7, 3.8 dalam engineering textbook muka surat 53. Okey, ini yang saya katakan tadi. Daripada kita ada satu daya, contohnya tadi kita ada satu daya F pada kedudukan horizontal pada sudut theta, maka daya ini kita pecahkan dia kepada paksi Y dan juga paksi X. Fx dan juga Fy. Ini yang kita pecahkan. Tapi bila kita ada banyak daya seperti ini, maka kita perlu pecahkan semua daya ini dalam bentuk F. Ini pun jadi Fy untuk 15 Newton. Ini pun dia akan jadi Fx. Kita akan cari berapa nilai Fy, berapa nilai Fx. Kemudian yang ini pun untuk 10 Newton kita ada Fy dan kita ada Fx. Juga untuk 12 Newton dia pergi ke arah center. Maka pada kedudukan ini juga adalah Fy. Kita akan cari kedudukan ini juga, kita akan cari dia nilai Fx. Sama juga yang ini. Okey. Sama juga yang ini. Okey, Fx dan juga Fy. Maksudnya pada daya 8 Newton ini kita akan cari nilai daya pada Fx dan juga nilai pada Fy. Dan akhir sekali kita akan tambah Fx, tambah Fx, Fx, ini tambah Fx, tambah Fx, maka kita akan dapatkan total Fx. Begitu juga dengan Fy, total Fy. Alright, kita pergi macam mana penyelesaiannya. Apabila awak jumpa soalan-soalan seperti ini, apa yang awak perlu buat adalah dengan membuat tanggapan. Apa maksud dengan membuat tanggapan? Daya-daya yang bertindak daripada center keluar, okay, maka kita anggap dia sebagai positif. Daya-daya yang bertindak ke dalam pusat ataupun center, kita anggap dia sebagai negatif. Okay. So apa yang tujuan kita kaji di sini adalah untuk kita dapatkan total Fy, macam saya kata tadi, total Fy dan total Fx serta
FR. Maksudnya gabungan semua ini kita akan dapatkan total FY, total FX dan kita nak dapatkan resultant force. Okay. Sebelum tu, kenapa kita belajar benda ni? Okay, kalau awak tengok pada kereta korek ataupun case, kita ada dia punya pengorek dia macam tu kan, lebih kurang okay, lebih kurang macam tu lah. Tak cantik case. Kita ada satu pin dekat sini. Dan kita ada body dia. Kan? Apa yang kita nak kaji di sini adalah yang inilah ni. So kita ada satu pin ini memegang daya untuk tarik ke atas. Pin ini akan pegang daya tarik ke sini. Pin ini akan tarik daya keluar. Ada satu lagi daya akan menolak ke dalam. Ini yang kita akan kaji. Tapi di peringkat awak, kita pergi asas lah. Kita belum lagi sampai ke peringkat design. Awak buat degree nanti, awak buat master atau PhD, benda ni yang kita akan kaji. Okay, so saya tak pergi yang inilah, tapi saya tunjukkan kepada awak konsep di mana kita nak gunakan daya-daya ini kan. Banyak-banyak daya pada satu center. Okay, saya clearkan dulu. Okay, sekali lagi, saya ulang. Daya yang bertindak keluar, kita anggap dia sebagai positif. Daya yang bertindak ke center, kita anggap dia sebagai negatif. So sini kita ada berapa daya? Kita ada satu daya positif, maksudnya dia keluar daripada center. Okey. Satu lagi daya positif 8 Newton. Yang ini pun 10 Newton. Dan yang ini bergerak ke dalam, maka nanti nilainya kita akan letak sebagai negatif. Sebab dayanya bertindak ke dalam. Dan kemudian kita tahu bahawa nilai sudut diukur daripada kedudukan horizontal atau ufuk mengikut lawan jam. Kalau ini contohnya 60 darjah. Sudut yang 8 Newton bukan 30 darjah. Tetapi daripada horizontal ini atau ufuk ini sampai kepada anak panah daya tersebut. Jadi berapa? 180 tambahkan dengan 30 darjah. Jadi 210 darjah. Contoh yang ini. Okey. Ini bukan 45 darjah. Tetapi kita ukur daripada sini ke sini. Maksudnya nilai sudutnya adalah 270 tambah 45. Okey. So ini adalah nilai sudutnya. Okey, bila kita jumpa soalan-soalan seperti ini, apa yang perlu awak buat adalah membina jadual. Membina jadual macam mana? Dengan memasukkan maklumat-maklumat yang ada. So maklumat apa yang ada? Okey, so kita ada daya, sudut lagi. Dan kita nak dapatkan nilai Fy dan juga Fx. Okey. Ini adalah jadual yang boleh awak bina, iaitu kita ada Fn daya, kita ada berapa daya? Kita ada daya 10, 15, 12 dan 18. Kemudian kita ada sudut 0 darjah. Mana datang 0 darjah? Sebab 50 adalah bersamaan dengan 0 darjah. Kita ukur daripada sini, nilainya adalah 0 darjah. Kemudian kita ada 30. Berapa sudut dia? 60 darjah. Kemudian kita ada apa lagi? Sorry. Kita ada 10 sudutnya 0 darjah. Kita ada 15 sudutnya 60 darjah. Kita ada 8 Newton sudutnya berapa? 180 campur 30, 210 darjah. Lagi kita ada 12 Newton. Okey. Berapa? 270 campurkan dengan 45. Okey, ada satu tips yang saya nak berikan pada awak sebelum saya buat penyelesaian. Okey. Kalau daya ini berada seperti ini, maksudnya kalau dia masuk seperti ini, kita membuat tanggapan tadi daya yang masuk ke center adalah
negatif. Maka kita nak jadikan dia positif, apa kita buat? Kita lajakkan daya ni sampai keluar. Okey. Nilai daya dia berapa? Sebab dayanya sama, maka nilainya adalah 12 Newton juga. Apa sudut dia? Kita tahu sini 45, awak belajar sudut dulu di sekolah, ini pun akan jadi 45 darjah. Jadi berapa nilai sudut sini? Sini ke sini 90 campurkan dengan 45. So 90 darjah tambah 45 darjah. So berapa? 135 darjah. Okey. Saya clearkan skrin saya dulu. Okey, kita buat jadual. Kita mula dengan 10. Daya kita 10. Mana 10? So ini 10. Sudutnya ada 0 darjah. Dan formulanya adalah Fx. Kita nak ambil Fx bersamaan F cos theta. Fy bersamaan dengan F sin theta. Sekali lagi saya ingatkan, jangan terkeliru dengan formula untuk inclined plane. Jangan terkeliru untuk formula inclined plane. Untuk inclined plane, Fx bersamaan dengan F sin theta. Fy bersamaan dengan F cos theta. Jangan terkeliru. Okey. Dan kita ada Fy bersamaan F sin theta. F kita 10, sin kita adalah 0, sin 0, sin 0 adalah sifar. Sifar dalam kelas 10 adalah sifar. Kemudian kita ada yang kedua. Kita ada 15. So kita ada daya sebanyak 15. Maka sudut yang ada adalah 60 darjah. So sudut 60 darjah, so 15. So F X bersamaan 15 cos 60 darjah. Fy bersamaan 15 sin 60. So kita dapat Fx untuk Fx benar 7.5 Newton. Ingat unit jangan lupa. Fy adalah 2.99 Newton. Next. Daya kita ada, yang seterusnya kita ada 12. Kenapa kita tak ada negatif dekat depan ni? Kerana kita dah panjangkan daya ini ke kedudukan ini. Maka kita batalkan daya ini. Daripada sini kita batalkan. Maka dia dah jadi 12 Newton. Jaraknya daripada sini ke sini ia menjadikan 135 darjah. Okey, sebab tu dia jadi positif 135 darjah 12 cos 135 darjah bersamaan dengan negatif 8.49. Kemudian kita ada untuk Fy adalah 12 bersamaan dengan 12 sin 135, maka kita dapat 8.49 Newton. Ini pun kita dapat negatif 8.49 Newton. Okay, next. Kita ada daya 8 Newton. Okay, sudut apa sudutnya? Kita ukur daripada nilai horizontal ini sampai ke sini. Jadi 180 tambah 30. Jadi sudutnya adalah 210. Maka Fx bersamaan 8 cos 210. Maka kita dapat negatif 6.93. Dan kita dapat Fy bersamaan 8 sin 210. Maka nilainya adalah negatif 4.00 Newton unit dia. Okey, sini pastikan awak tulis unit. Sebab bila tak tulis unit, hilang markah nanti. Okey, so apa yang saya buat adalah kita nak dapatkan total Fx. Macam mana kita nak dapatkan total Fx? Maka 10 tambah 7.5 tambah tolak 8.49 tambah tolak 6.93. Maka kita dapat Fx total adalah bersamaan dengan 2.08 Newton. Okey, sama juga dengan nak dapatkan total Fy, iaitu sifar tambah
12.99 tambah 8.49 tambah negatif 0.4. Okey, macam mana? Saya tulislah nanti buat keliru. Contoh, sifar tambah 12.99 okey, tambah 8.49 tambah tolak 4.00. Okey. So, berapa jawapan dia adalah bersamaan dengan 17.48 Newton. Soalan dia minta kita dapatkan resultant force FR dan juga direction theta. Maka FR kita tahu adalah bersamaan punca kuasa 2 Fx kuasa 2 tambah Fy kuasa 2. Jadi kita tulis dalam kita gantikan dalam persamaan. Di sini dia tulis R. Biasanya saya akan tulis FR. Di sini dia tulis terus resultant. Maka apa yang kita dapat adalah Fx kuasa 2. Di sini Fr kuasa 2 bersamaan dengan Fx kuasa 2 tambahkan dengan Fy kuasa 2. Kita gantikan nilai 2.08 punca kuasa 2 kepada 2.08 kuasa 2 tambah 17.48, maka kita dapat 17.60 Newton. Maksudnya kita ada daya Fy, daya pada paksi Y, daya pada paksi X. Maka kita ada Fy bernilai 17.48 Newton. Fx kita ada 2.08 Newton. Maka kita cari satu resultant force R. Kalau di sini dia pakai simbol R. Kepada sudut theta. Dan sekarang kita nak dapatkan kedudukan sudut ini berapa untuk memberikan daya padan untuk jawapan yang kita cari tadi. Maka formulanya kita tahu bahawa kedudukan segitiga Fy, Fx dan kedudukan theta dekat sini, maka kita dapati tangent theta bersamaan Fy bahagikan dengan Fx, dan kita nak cari theta adalah tangent negatif 1 Fy bahagikan dengan Fx. Sorry, bertindih sikit. Okey. Maka sudut yang kita dapat setelah kita gantikan Fx dan Fy adalah 83.21. Okey, selesai untuk soalan bagi contoh tersebut. Sekarang kita tengok kepada soalan yang kedua, practice question number 2. Okey. If 10 Newton and 50 Newton force are acting perpendicular to a body, calculate the resultant force. Kita nak dapatkan Fr dengan diberikan nilai Fy Fx dan juga Fy, maka bersamaan punca kuasa Fx kuasa 2 tambah Fy kuasa 2, maka kita dapat punca kuasa. Nanti nilai Fx kita berapa? 10 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. So, apa jawapan dia? So, kita tengok muka surat sebelah, kita dapat 18.03 Newton. 18.03 Newton. Unit jangan lupa, kalau tidak nanti salah markah. Salah jawapan awak, markah penuh tak dapat. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okay. Calculate the resultant force. Calculate the resultant force. Maksudnya F, R. Acting in figure 3 and its direction. Bila disebut its direction, kita lah. Okay, dalam soalan ni, saya dah bagi tips kepada awak. Maksudnya, daya yang masuk adalah negatif. Daya yang keluar adalah positif. Kita nak jadikan dia positif, kita panjangkan daya ni keluar, maka dia jadi positif, maka kita batal baki daya tadi. Okey, saya dah tunjuk contoh tadi kan. Okey,
Itu salah satu kaedah lah. Kita nak jadikan daya yang masuk ke center ini daripada negatif kepada positif. Okey. Untuk soalan ini saya tak tukar dia daripada daya kita. Yang ini contoh Kalau yang ini saya tunjukkan tadi, kalau kita nak jadikan dia sebab dia masuk ke center, kalau kita nak jadikan dia positif, maksudnya kita kena bawa dia keluar dan ianya bernilai 10 Newton, kita batalkan daya yang sedia ada. Okey, dan kita kena dapatkan sudut yang baharu. Okey. So apa yang kita perlu buat sekarang, daripada jumlah-jumlah daya yang ada pergi pada center ni, kita nak dapatkan paksi X dan juga paksi Y. Daya pada paksi X, daya pada paksi Y. Ini pun sama, daya pada paksi Y, ini daya pada paksi X. Ini pun sama, daya pada paksi X, daya pada paksi Y. Ini pun sama, kita nak dapat daya pada paksi X dan juga daya pada paksi Y. Kalau kita jadi macam ni, pening dan sukar untuk disemak oleh pensyarah. Apa yang saya cadangkan kepada awak adalah buat jadual. Seperti mana yang sebelum ni, kita buat jadual. Okey. So, untuk soalan ini, saya bersihkan dulu skrin saya. So, kita buat jadual. Di mana jadual ini mesti ada yang pertama sekali daya, sudutnya dan nilai Fx dan juga nilai Fy. Di mana nilai Fx kita ini adalah Fx, ini adalah Fy. Kenapa kita buat Fx dan Fy? Sebab kita nak dapatkan total kat bawah. Okey, total Fy dan total Fx. Okey. Saya cleankan saya punya slide ini. Okey, berdasarkan kepada soalan ini, yang pertama kita pergi step by step. 50 Newton. Okey, 50 Newton. So kita ada daya 50 Newton. Sudutnya berapa? Okey, sudutnya sifar. Kenapa sifar? Kita ukur sudut daripada horizontal. Okey. So daripada keadaan mengufuk. Okey. So nilainya kosong, darjah. Jadi kita gantikan nak dapatkan Fx adalah bersamaan F cos theta. F kita berapa? F kita 50. 50 cos theta. 50 cos theta adalah 50 cos. Sudut kita sekarang ni adalah kosong darjah. Okey. So maka kita dapat 50 Newton. Unit jangan lupa. Kemudian untuk dapatkan daya pada paksi Fy 50 sin theta. Jadi 50 sin sifar. Sin sifar adalah bersamaan dengan sifar. Maka 50 darabkan sifar adalah sifar Newton. Okey, next. Saya ada satu daya yang bertindak ke center. Sudutnya 60 darjah. Apa kita buat? Saya kata saya tak ubah. Saya kekalkan saya punya anak panah. So, kita kena jadikan daya ini bernilai negatif. Sebab dia masuk ke center. So, negatif 30. Berapa sudut dia? 60 darjah. So, dapatkan Fx. Maka negatif 30 jangan tinggal negatif 30 cos 60 darjah. Mana 60 darjah? Maksudnya dia punya kedudukan dayanya adalah 60 darjah. Okey, next. Kita dapatkan Fy seperti biasa kita gantikan nilai F bersamaan negatif 30 sin theta bersamaan sin 60 darjah. Maka kita dapat negatif 25.98 Newton. Okey, next. Kita ada nilai daya sebanyak 70 Newton. Bukan sudutnya 40 darjah tapi sudutnya kita ukur daripada kedudukan horizontal daripada kosong darjah hingga ke kedudukan ini iaitu 90 tambah 50. Berapa? 140 darjah. Jadi kita ada daya 70, dia keluar daripada center. Maka Fx kita adalah 70 cos 140 darjah. Dan kita ada Fy 70 sin 140 darjah. Okey. So untuk seterusnya kita ada negatif 10. Mana datang negatif 10? Oh. Negatif 10 ni dia masuk ke center.
Adakah sudutnya 40? Tidak. Sudutnya adalah daripada kedudukan ufuk ni kita ataupun horizontal tersebut kita ukur sampai sini 180 tambah 40. So berapa nilainya? 180 tambah 40 berapa? 180 tambah 40. Macam mana saya dapat 225 ni? Okey, saya kena semak balik. Jadi nanti buat pembetulan semula. So 180 tambahkan dengan 40 nilainya adalah 220. Okey, bukan 225. Okey, kita double check balik. Nanti saya check balik adakah 40 ataupun 40. Okey, maka nilai dia 40, sudut 40 kat sini. Nanti saya cleankan. Adakah betul? Okey, 40. Okey, nilainya adalah 40. So, betulkan nanti. So, nilai ni akan menjadi 180 tambah 40 jadi 220. Maka bersamaan dengan negatif 10. Negatif 10 cos 220 darjah. So, kirakan semula. Okey. So, saya kirakan saya punya nilai. Negatif 10 cos 220 iaitu 7.66. Okey, nilai yang saya dapat sini adalah 7.66. Sini adalah negatif 10 sin 220. Nilainya adalah, okey, nilainya ini adalah 6.42. Jadi kita totalkan, seterusnya kita totalkan nilai ini 50 tambah tolak 15 tambah tolak 53.63 tambah 7.66, maka kita dapatkan nilai Fx. Okey, yang ni kita dapatkan total Fy. So berapa nilai dia? So 50 tambah tolak 15, kemudian kita tambah tolak 53.63, kemudian kita tambah 7.66. So saya dapat negatif, saya dapat di sini adalah Fx bersamaan negatif 10.97. Okey, kita tengok yang ini pula, Fy sifar tambah negatif 25.98 tambah 45 tambah 6.42. So saya dapat 25. Okey, so saya dapat Fy 25.44 Newton. Jangan lupa dia punya unit. Sama juga yang ini, jangan lupa dia punya unit. Next soalan dia nak dapatkan resultant force Fr. So dia nak dapatkan Fr. Apa yang kita tahu formulanya adalah Fx kuasa 2 tambah Fy kuasa 2. Maka kita gantikan Fx kita. Fx kita berapa? Punca kuasa negatif negatif 10.97 kuasa 2 tambah Fy kita berapa? 25.44 25.44 kuasa 2. Okey, maka Fr kita, resultant force kita adalah punca kuasa, kita darabkan dengan negatif 10.98 kuasa 2 tambah 25.44 kuasa 2. Kita tutupkan kurungan bersamaan dengan 22.95 Newton. Okey, awak boleh buat semakan. Okey, semula sama ada kiraan saya tepat ataupun tak. Maka saya dapat daripada F X yang bernilai ataupun kedudukan dia. Okey, maksudnya saya buat kat sini ni. Sebab dia negatif. F X
adalah bersamaan dengan 10.97 dan Fy bersamaan dengan 25.44 Newton. Maka kita nak dapatkan berapa F dan kita dapat Fr-nya bernilai 22.95 Newton. Dan sekarang kita nak cari arah direction sudut. Okey, so sudut Fy bagi Fx iaitu kita ada nilai Fy kita adalah apa nilai Fy kita? So Fy kita 25.44 bahagikan dengan negatif 10.97. So berapa jawapan yang kita dapat? Iaitu 25.44 kita bahagikan dengan negatif 10.97. So kita dapat negatif 2. Jadi kita ambil shift tangent answer adalah bersamaan dengan sudutnya 66.67. So sudut saya dapat negatif 66.67 darjah. Okey. So inilah jawapan dia. Okey. Ada soalan? So saya berhenti di sini. Kita akan sambung nanti untuk moment of force pada video yang seterusnya. Sekiranya awak ada masalah ataupun kurang jelas, kita boleh berbincang dalam WhatsApp kita dan saya boleh terang secara kelas untuk lebih perinci. Okey, kalau ada apa-apa maklumat yang awak kurang jelas daripada penerangan saya yang ini. Jadi kita berhenti, kita akan sambung pada moment of force. Okey, itu sahaja. Terima kasih.